Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam أعوذ warahmatullahi بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمير بالخير. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Maksudnya sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikr, yakni Al-Quran, dan kami sendirinya akan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Yang dihormati tuan-tuan para jemaah, ayah saya Cik Juhari bin Haji Abu, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Puan-puan sihat? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada Rabu malam Khamis, kita awalkan kita punya kelas kita. Sebab pada hari Jumaat malam Sabtu akan datang ni, saya tak dapat sebab ada perkemahan pengakap di kamp kota. Kota lain-lain kanan, lain kiri, lain kanan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan kurnia-Nya dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu Allah, iaitu kita belajar berkenaan dengan ilmu tajwid. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat kita amal dan kita dapat kita sampaikan kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan keluarga kita yang lain, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kelas pengajian kita pada malam ini dengan umum kitab. Moga-moga kelas kita dapat rahmat dan keberkatan daripadanya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini dah masuk 25 Safar. Dan insya-Allah sebelum kita memulakan banyak sambungan kita punya pengajian, marilah sama-sama kita dengar mutiara hadis daripada Rasulullah SAW. Hadis yang ke-15 berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan, boleh rujuk dalam kitab kita muka surat 22 tuan-tuan, hadis yang ke-15 insya-Allah.
Hadis ke-15 yang berbunyi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha batalah. Artinya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya akan mendatangkan keberkatan dan meninggalkannya bererti suatu kerugian. Selain itu, tukang sihir tidak boleh berbuat jahat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Ini kelebihan sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah. Bukan surah Al-Baqarah saja tuan-tuan dan puan-puan, surah-surah yang lain pun kalau kita baca ada manfaat dan ada syafaat dia. Kalau surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ni tuan-tuan kalau masuk hutan, pergi mana-mana ataupun masuk kebun ataupun ladang, tuan-tuan baca. Nak elak daripada binatang-binatang yang berbisa ataupun perkara-perkara yang tidak baik semasa kita masuk kebun kita, ke ladang kita dan sebagainya lah. Tuan-tuan amal dan yakin insya-Allah, semoga apa yang kita amalkan kita dapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini kita akan sambung pada muka surat pada muka surat 112 yang mana tuan-tuan kita dah selesai tajuk kita berkenaan dengan mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal. Bila mana mad lazim harfi muthaqqal ini tuan-tuan kita tumpukan kepada huruf, kepada huruf Al-Quran. Yang mana huruf Al-Quran ini kebanyakannya berada di awal sebahagian surah yang kita panggil mafatihus suwar. Contoh dia alif, lam, mim, kemudian yasin. Itu kita panggil mad lazim. Kita nak fokuskan kepada huruf harfi. Okey, baik, kita tuan-tuan kita lihat muka surat 110 dulu. Kita lihat sama-sama, kita ulang sekejap tuan-tuan. Mad lazim harfi musaqqal terjadi macam mana kita nak kenal tuan-tuan? Apabila huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan dalam satu perkataan. Kemudian ada dua. Dia terjadi disebabkan huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim dalam satu perkataan. Kemudiannya terjadi juga apabila huruf nun pada ejaan sin bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim. Contoh dia ta sin mim. Dikatakan musaqqal itu tuan-tuan, kenapa? Sebab yang pertamanya dipanggil menjadi, sebabnya yang pertama berat dan sukar. Sebab apa? Berlakunya idgham. Itu bagi mad lazim harfi muthaqqal. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan sambung berkenaan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mana mad lazim harfi mukhaffaf ini, mukhaffaf itu bermaksud ringan. Dia tidak berat. Bila kata tak ada berat, dia ringan, maksudnya tidak ada idgham. Idgham ni tuan-tuan maksudnya memasukkan. Baik tuan-tuan, kita rujuk muka surat 112. Mad lazim harfi mukhaffaf ialah sebahagian huruf yang terletak pada awal sebahagian surah dalam Al-Quran. Yang kita sebut apa tuan-tuan? Mafatihus suwar. Dalam bahasa Arab dia, yang mana huruf ini terletak pada bahagian surah, pada bahagian awal surah. Baik, kemudian huruf ini dieja daripada 3 huruf.
dan di tengahnya merupakan huruf mad, dengan syarat selepasnya tidak terdapat huruf yang boleh diidghamkan seperti huruf Shad di awal surah Shad atau huruf Mim di awal surah Al-Baqarah. Maksudnya tuan-tuan, kita lihat mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Min. Secara asal tuan-tuan, kita nak kenal mad lazim harfi mukhaffaf. Yang pertama sekali, dia tidak diidghamkan. Tak ada idgham. Tak ada idgham. Baik. Kemudiannya tuan-tuan, kita lihat dia punya pengenalan tadi. Syaratnya selepasnya tidak terdapat huruf yang boleh diidghamkan seperti huruf Shad. Okey tuan-tuan, Shad. Ejaan Shad. Shad, alif, dal. Shad. Dal di hujung ini tidak bertemu dengan huruf Mim. Mim ataupun juga bertemu dengan huruf Nun pada huruf Sin. Nun ataupun Mim tidak bertemu, maka dikatakan mad lazim harfi mukhaffaf sebab tidak diidghamkan. Shad. Dia senang, kita nak sebut je. Okay, sama-sama tuan-tuan, kita shad 6 harakat. 1, 2, 3 tuan-tuan. Shad. Okey, baik. Tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham lagi, kita akan tengok contoh nanti insya-Allah sebelah dia Ataupun huruf Mim di awal surah Al-Baqarah. Okey. Alif lam mim. Okey, alif lam mim. Dikatakan mim di awal surah Al-Baqarah. Okey, di sini tuan-tuan, ini kita tak sebut mad lazim harfi musaqqal. Sebab apa? Tidak ada huruf selepasnya. Tidak ada huruf selepasnya. Tak ada huruf selepasnya, sama ada huruf mim ataupun huruf nun. Tak ada huruf selepasnya. Dia tunggal saja tuan-tuan. Alif lam mim. Kecuali kalau ditanya dekat sini tuan-tuan, lam dengan mim. Ni di sini tuan-tuan. Maka ini kita dah hukumnya, kita dah belajar mad lazim harfi musaqqal. Sebab di sini terdapat idgham. Kita nak masukkan bunyi lam kepada huruf mim. Alif lam mim. Sekarang kita fokuskan kepada huruf mim. Huruf mim selepasnya tidak ada huruf, maka termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Itu syarat dia. Okey, baik. Kita lihat dia punya dalam peta tu tuan-tuan. Di tengahnya huruf alif mad. Ini kita panggil huruf alif mad. Macam mana ada sebab ni? Sebab kita lihat pada ejaan bagi huruf Shad. Okey, manakala di tengahnya huruf ya mad, mim. Sama juga dengan tadi, mim hujung tadi kita eja mim ya mim, terdapat huruf mad iaitu huruf ya. Maka di sini tak dikira sebagai mad lazim harfi musaqqal,
tetapi dikira sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa? Sebab tidak ada selepasnya huruf yang bertemu selepas hurufnya mim ataupun nun. Okey, baik. Tuan-tuan, kita lihat muka surat 113. Jadi tuan-tuan akan faham dengan lebih jelas lagi. Kita lihat sama-sama tuan-tuan uraian dia daripada pengarang kitab ni. Mad ini dinamakan dengan harfi, yakni huruf, kerana mad ini berlaku pada huruf yang berada di awal sebahagian surah dalam Al-Quran. Ini sama dengan mad lazim kalimi musaqqal. Manakala dinamakan pula dengan mukhaffaf yang bermaksud ringan kerana sebutannya menjadi ringan dan mudah disebabkan tidak berlakunya idgham. Idgham ni kita kena masukkan huruf selepasnya. Baik, kita lihat contoh. Contoh mad lazim harfi mukhaffaf yang terdapat dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Baik, tuan-tuan boleh tengok sini. Contoh nombor 1, huruf mim. Huruf mim contoh alif lam mim, yang mana bukan fokus kepada lam tetapi fokus kepada huruf mim yang berada di hujung kalimah atau hujung huruf tadi alif lam mim. Okey tuan-tuan, itu kita panggil mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa kita panggil mad lazim harfi mukhaffaf? Sebab di sini tak ada huruf selepasnya, kemudian dia ada tanda mad ni tuan-tuan, bentuk misai. Maka bila ada tanda bentuk misai ni tuan-tuan, bila kata mad lazim kena baca 6 harakat. Ya. 6 harakat. Baik, kita lihat contoh bagi huruf mim yang kedua. Alif lam mim ra. Kata tak ada huruf selepasnya. Okey, kita lihat huruf dia. Dia adakah huruf selepas alif lam alif lam mim ra? Adakah huruf mim ini bertemu dengan mim? Tidak. Adakah mim ini tuan-tuan bertemu dengan nun? Tidak. Dia bertemu dengan huruf ra. Okey, kalau kita lihat pada ejaan ra, mim, tuan-tuan, saya pecahkan. Saya pada tadi. Buat tuan-tuan nampak. Alif lam ra. Okey. Jadi tuan-tuan, kita kena pecahkan alif lam mim ra. Kita kena pecahkan sesatu. Alif, ada ya, ejaan. Kemudian tuan-tuan lam. Kemudian tuan-tuan mim. Kemudiannya ra. Okey. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf, mim selepasnya mesti bertemu dengan mim ataupun bertemu dengan nun. Tapi yang ni bertemu bukan selain daripada dua tu, bertemu dengan ra. Maka di sini tak boleh kita idghamkan. Jangan kita baca alif lam mim ra. Salah. Sebab sini tuan-tuan, mim dengan ra ni tidak ada idgham, tak ada idgham. Maka di sini pada mim ini dikira mad lazim harfi mukhaffaf. Boleh tak faham tuan-tuan? Boleh tak faham? InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham, kita cuba bezakan nanti insyaAllah dengan mad lazim harfi musaqqal. Okey. Kita lihat lagi tuan-tuan contoh bagi huruf mim. Selepas mim tuan-tuan tidak ada sebarang huruf, maka di situ dikira sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Kena baca 6 harakat. Okey, kita lihat nombor 4, masih lagi huruf mim, iaitu hamim. Kita
Ha, mim. Ha ni ejaannya ha. Ha alif hamzah. Ha. Ha. Kemudian mim. Mim ya. Mim. Fokuskan kepada huruf mim. Selepas mim tidak ada sebarang huruf. Maka di situ dikira mim ini mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, kemudian kita lihat yang seterusnya, iaitu huruf lam. Alif lam ra. Tuan-tuan senang je tuan-tuan nak tahu mad lazim harfi mukhaffaf ni tidak idghamkan. Dia terus je alif lam ra. Kalau yang ada mad lazim kalimi musaqqal dia kena idgham. Alif lam mim. Dia ada masa sikit. Baik, begitu juga dengan huruf mim dan sad. Kita lihat sama-sama tuan-tuan. Alif lam mim sad. Okey, sama-sama tuan-tuan kita baca. 1 2 3. Alif lam mim sad. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada orang cakap apa, memasukkan ke mim tadi kepada huruf sad. Okey, kita lihat sama-sama. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Okey, kita pecahkan tuan-tuan. Alif, pecahkan lam, kemudian mim sad. Sad, alif, dan. Maksudnya mim ini bukan bertemu dengan mim ataupun nun. Dia bertemu selain pada di sad. Maka di sini tak perlu kita idghamkan. Ini kaedah dia tuan-tuan. Boleh jangan tuan-tuan baca ataupun kita baca kalau ni kita dengar ada kawan kita baca alif lam mim sad. Tu salah. Dia bersahaja je tuan-tuan sebab dia tak ada idgham. Tu bacaan alif lam mim sad. Okey. Berapa harakat tuan-tuan semua sekali? 18. Betul. Jadi sama-sama. Alif berapa harakat? Alif 2. Alif 2. Lam berapa? 6. Lam nak masuk kepada mim 2. Mim 6. Mim nak masuk ke sad tak ada. Sad berapa? 6. Okey. Berapa? 6 campur 2 8 8 2 8 campur 2 10. 16. Betul? 62 8 10 16 Okey, kita tengok sama-sama tuan-tuan sekali lagi Ini tak buat ni. Ya. Dulu masa sekolah saya sekolah kafah dulu saya ingat alif tu satu harakat. Alif lam mim sad. Okey tuan-tuan, ni kita berdasarkan pada ejaan sebab kita fokuskan kepada huruf alif. Kenapa dua harakat tuan-tuan? Sebab pada ejaan alif. Ni tuan-tuan. Ni dua. A satu, lif satu. Itu kita bagi dua harakat. Lam nak masuk kepada mim berapa tuan-tuan? 6. Lam nak masuk pada mim 2 kan? Lam apa? Alif. Lam nam. Alif. Alif 6 nak masuk kepada mim 2. Kemudian mim nak masuk sad. Mim 6. Mim nak masuk sad tak ada. Maka semua kali panjang dia 22 harakat. Boleh tak tuan-tuan satu nafas? Boleh. Jom kita cuba. Saya dah umur 35 tuan-tuan. Nafas dia pendek kalau pagi baca baru sepul. Okey, baik tuan-tuan, kita cuba sama-sama 1 2 3. Saya hafal tuan. Cuba boleh Kalau jadi imam memang kena cepat 1 2 3.
Boleh? Boleh bang? Boleh? Ada 22 harakat ni dikira dulu kita tanya macam mana boleh jadi 6, macam mana alif tu boleh 2 kan? Sebab alif tu satu alif pada kita lihat pada ejaan, maksudnya 22 harakat. Ada lagi panjang kan tuan-tuan? Kaf, ha, ya, ain, sad. Nanti kita tengok ada tak belakang? Ada belakang. Tak apa tuan-tuan, kita tengok sini dulu. Okey, lihat contoh yang seterusnya tuan-tuan pada huruf sad. Okey, tadi kita lihat contoh tadi sad. Okey, sad. Sad. Ini pun kena raikan sebab dan ini huruf ejaan. Kena raikan qalqalah dia. Sad. Jangan itu salah. Sebab kita kena raikan walaupun yang ni tuan-tuan sebenarnya tak ada baris. Yang ni dinamakan tanda mat. Pelajar saya, murid saya tahun 4, tahun 5, tahun 6, bila jumpa ni dia baca apa? Yang alif lam tadi macam mana tuan? Alah. Alif betul. Alamak. Sebab alamat kena bagi tahu yang ni tanda mat, kena panjang, bukan baris. Kalau baris macam biasa tuan-tuan kan. Okey, ni sad. Kena tengok pada ejaan. Contoh pada Yasin tak ada kat bawah ni. Kita teruskan lagi tuan-tuan. To sin. Sama-sama tuan-tuan. To 2 harakat sebab kita lihat pada ejaan. Tengok tuan-tuan. To 2 harakat. To. Ni kan. To. To. 1, 2, 3. To sin. Berapa tuan-tuan? 6 campur 2, 8 harakat. Okey, surah yang nombor 9 tuan-tuan, kita fokus pada huruf sin. Yang berapa harakat tuan-tuan? 8. Ya 2 harakat, sin 6. Ni kadang-kadang kita pasal ya tu 1 harakat je. Ya sin. Sebab tu ya ni sebab ejaan ya macam ni. Ya alif hamzah. Sin ya nun. Ni sebab panjang sebab ada tanda mat di atas sin. Tuan-tuan, semua sekali harakatnya ada 8 harakat. Okey, sama-sama tuan-tuan. Yasin. Kalau nama orang tuan-tuan jangan panggil dia. Yasin panjang sangat kan. Yasin. Surah tuan-tuan ada nama orang Yasin juga kan. Okey, begitu juga dengan tuan-tuan kalau kita nak baca Al-Quran ni kena huruf kita sebut dengan betul-betul tuan-tuan. Assalamualaikum tu kita sekarang respon cara Assalamualaikum betul. Cuba kita pergi rumah orang, kita panggil orang macam mana tuan-tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan. Satu lagi apa lagi ada perkataan-perkataan tertentu yang kadang-kadang kita lain bunyinya. Macam tadi saya jumpa dengan cikgu, orang Bota, orang kata kalau kobor sebab apa? Kobor kan. Orang Tepui panggil kobar. Dia beza kan, kobor sama je. Ada mak cikgu tadi kata, dia gelak katanya, nanti pergi pasar Ramadan jangan lupa beli buah komen. Buah komen, buah kurma. Kita kawan je gelak, buah komen katanya. Sudah. Buah kurma. Boleh bawa kita Okey, baik tuan-tuan Baik, kita fokus pada huruf Qaf tuan-tuan Qaf berharakat tuan-tuan. Okey, huruf Qaf adalah berapa harakat? 6 6 saja. Ini pun kita kena jawab pada ejaan. Qaf, alif, fa. Okey, sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Qaf. Kena bunyikan Qaf. Okey kan. Kemudian huruf mim dan huruf qaf. Okey. Ini panjang sikit. Ha, mim, ain, sin, qaf. Ni berapa tuan-tuan? Ha 2, mim 6. Ha, mim. Kita buat. Satu sikit tuan-tuan. Ini pada surah apa ni tuan-tuan? Surah Asy-Syura. Asy-Syura. Ha, mim, kemudian ain, sin, qaf. Baik tuan-tuan, kita lihat ha mim. Ha berapa harakat tuan-tuan? 2 harakat.
Ha nak masuk kepada mim 2, mim 6, ain 6, kemudian sin 6. Sin nak masuk qaf, nun bertemu dengan qaf. Tengok tuan-tuan, sin bertemu dengan qaf. Macam mana kaedah dia tuan-tuan? Dia bukan bertemu dengan huruf mim. Kalau bertemu huruf mim baru dikira sebagai dua harakat. Sebab kita idgham. Jadi tak perlu idgham kan? Maka sini 6. 2 campur 2, 4, 4 campur 6, 10, 16, 22, 8. Apa 22? 28. Lagi panjang tuan-tuan. Okey, baik. Sama-sama kita cuba tuan-tuan Ini yang terakhir insyaAllah. 1, 2, 3. Hamim Ain Sin Qaf. Sekali lagi tuan-tuan Hamim Ain Sin Qaf. Cukup dah tuan-tuan. Yang mana? Hamim. Okey. Cuba. Abang Fadi, ni tak ada. Tak ada. Ha nak pergi kepada mim tidak ada sebarang idgham. Okey, betul. Terima kasih Haji Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Tak ada idgham tuan-tuan Hamim Ain Sin Qaf. Okey, ada 28. Okey, baik tuan-tuan. Okey, nanti kita akan fokuskan, nanti akan saya uraikan satu persatu. Kita tengok ejaan dia ain, sin, kemudian qaf. Okey, yang ni ada perbahasan nanti kita tengok sama tuan-tuan insya-Allah pada kelas yang akan datang. Wallahu taala alam. Jadi soalan macam mana? Boleh izin. Macam huruf ni Arab kan. Ra tu kan ilmu punya huruf kan. Ilham ada 6 kan. Ya ra mi lam waw mi kan. Yang mana tu tadi? Kenapa Ustaz kata ada dengan mim dengan nun saja untuk ilham tu? Huruf lam ni. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kan? Okey. Ra tu kan huruf ilham. Kalau ilham ada 6 kan. Ra kan. Haji tengok gambar di belakang. Apa betul nampak pusat apa betul? Muka surat 47. Tapi kita Oh, tengok. ilham ada 6. Itu okey. Okey, baik. Itu di bawah tajuk nun mati atau tanwin. Itu kita nun mati. Yang ni sekarang mad lazim dia melibatkan berkenaan dengan pada huruf ataupun pada kalimah yang ada tanda ni sahaja di awal sebahagian surah. Dia berada di awal surah, bukan di tengah-tengah surah, di awal sebahagian surah. Itu tuan-tuan Haji nak kena faham. Saya ulang balik. Haji tanya tadi, huruf idgham ada 4. Ya, waw, mim, ada 6. Ya, waw, mim tu dengan lam ra. Okey. Sekarang itu tajuk di bawah nun mati atau tanwin. Okey, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ni. Sama ada ya, waw, mim, nun. Ini kita panggil idgham ma'an gunnah ataupun lam ra idgham bila gunnah. Ini di bawah tajuk ni Haji. Kalau yang ini di bawah tajuk mad lazim, yang mana mad lazim ini melibatkan yang pertama sekali huruf sahaja, yang kedua kalimah ataupun perkataan yang berada di awal surah. Gitu kan. So, ilham dia ada 2 saja. Ya. Nun dengan mim.
Ya, ambil dengan dua sahaja. Kalau kita lihat pada pengenalan bagi mad lazim harfi musaqqal, bersurat 110 wajib. 110. Yang saya sudah tadi, kalau kita tengok apabila huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim. Kemudian huruf nun pada ejaan sin bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim. Ada dua tu sahaja. Boleh je. Okey, alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita pada malam ini. Dan insyaAllah nanti dah selesai mad lazim harfi musaqqal. Nanti saya akan mad lazim harfi muhaffaf. Kita akan tengok perbezaan dulu perbezaan antara mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi muhaffaf, insyaAllah. Baik, itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa rizqan wasi'a. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, semua ampun dan maaf sekiranya ada kelemahan daripada saya sendiri, yang baik itu datangnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala.